takkan nak mati seorang-seorang tu. Maksud aku tak nak mati dalam keadaan macam mana mayat si Josh tu telah dijumpai selama 3 tahun orang tak jumpa dia weh. Like seriously. Assalamualaikum and hi. Thank you guys sebab hampa dah klik kat video ni. Weh, you guys so amazing. Okay, by the way guys, aku ada something nak cerita dengan hampa. Hampa nak tahu tak apa benda weh? Hampa kena tahu sebab apa? Aku rasa kes ni aku kena bold kan, aku kena highlight kan, untuk kita semua sedar yang bahawa kita ni hidup bukan seorang kita je. Kita ni hidup dalam komuniti. Kita kena ambil tahu pasal orang sebelah kita, maksudku jiran sebelah kita, jiran depan kita, jiran kiri kanan apa semua. Sebab apa? Aku takut jadi kes macam aku nak ceritakan ni. Apa nak tahu tak? Pada tahun 2006, seorang mayat ataupun lebih aku nak cakap rangka telah ditemui di dalam sebuah apartmen. Hampa nak tahu tak keadaan rangka tu macam mana? Keadaan rangka tu aku cakap bapak seram, sumpah seram. Weh. By the way guys, sebelum aku start aku punya cerita ni, aku nak highlightkan kepada sesiapa yang introvert tu, perangai dia introvert tu, aku sarankan hampa jangan terlampau introvert, jangan terlampau tak bergaul dengan orang lain. Sebab apa? Itu akan, orang panggil apa? Memang hampa tak menyusahkan orang lain, tapi itu akan membuatkan apa tah? Hampa dengar cerita aku ni. Hampa dengar. Hampa nak tahu cerita dia macam mana? Okay, without wasting any time, hampa kena klik tombol subscribe, hampa kena tekan notification button. Lepas tu hampa kena komen like, lepas tu buatlah apa yang patut. Kiranya macam hampa mau belanja aku. Belanja aku lah weh, sorry gedi. Hampa nak tahu tak weh, 25 Januari 2006, polis telah menemui seorang mayat ataupun yang lebih tepat adalah rangka mayat, dan keadaan dia, entah keadaan rangka tu duduk macam mana. Dia tengah duduk di atas sofa sambil menonton televisyen yang masih menyala. Like seriously seram gila. Dan apa nak tahu tak, mayat itu dipercayai mayat seorang wanita yang bernama Joyce Carol Vincent yang lahir pada 15 Oktober 1965 di United Kingdom. By the way kan guys, si Joyce ni dia adalah anak yang kelima daripada 5 orang adik-beradik. Dan hampa nak tahu, sikap peribadi dia ni sangat ceria, aktif. Lagipun si Joyce ni dia berbakat tau. Dia bakat, dia pandai menyanyi apa semua tu. Dia cantik dan ramai gila orang suka dia. Disebabkan Joyce ni cantik, pandai, berbakat apa semua tu, mesti semua orang akan menganggap dia punya jalan hidup ni happy ending apa semua tu kan. Tapi kenapa jalan hidup dia diakhiri dengan sebegitu rupa? Aku rasa macam aku sedih tau bila baca dia punya kisah ni. So, pada akhir 1980-an, Joyce ni dia mengambil keputusan untuk berpindah ke London. So, kiranya dia tak mau duduk lah dengan mak pak dia. Hampa tahu tak kenapa dia mengambil keputusan sebegitu rupa? Sebab dekat London tu kan ramai gila producer, songwriter, apa semua tu. So, dia kan pandai bernyanyi. That's why lah dia mengambil keputusan pindah ke London. So, time si Josh ni pergi kat London ni, dia diterima baik dalam industri nyanyian apa semua tu. Sebab apa? Josh ni berbakat, cantik dan dia ni ceria gila, tahu tak? Macam yang kita semua tahu, dekat London ni, dia orang punya people community dia orang ni, dia macam tak ambil berat sangat dengan dia orang punya jiran apa semua tu. As long as hang tak kacau hidup aku, okay, aku tak kacau hidup hang. Dia pun macam tu dekat London. So, si Joyce pun macam tu juga. Dia duduk sorang-sorang dekat sebuah apartmen apa semua tu. Kiranya dia tak duduk dengan family dia lah kan, even though dia pun duduk dalam satu negara. Dan hampa nak tahu tak weh, tiba-tiba perangai si Joyce ni dia
mula berubah. Daripada si Josh yang ceria, dia bertukar kepada yang tak ceria dan dia macam seolah-olah introvert, antisocial apa semua tu. Dan dia ni jarang gila bergaul dan berjumpa dengan orang ramai. Sampailah satu tahap, orang nak menghubungi dia pun susah gila weh. Tak kira lah siapa nak try contact dia tu, macam kawan dia, family dia pun susah gila nak contact dia. Dan ramai orang percaya yang si Josh ni susah gila nak dihubungi. Sebab apa? Sebab dia ni suka tukar-tukar boyfriend apa semua tu. Dan si Josh ni pun juga, dia suka sangat berpindah randah daripada apartmen A pergi ke apartmen B pergi apartmen C. That's why lah dia ni susah gila nak dihubungi. Tapi rekod telah mengatakan si Josh ni pernah masuk ke hospital pada tahun 2003. Dia masuk ke hospital disebabkan dia muntah darah. By the way kan guys, si Josh ni dia ada penyakit asma, dan time dia pergi ke hospital tu, doktor telah mendiagnose dia ada penyakit ulcer peptic ataupun ulcer gastrik. Kiranya asid dalam perut dia tu banyak. Dan doktor telah mengatakan yang si Josh ni dia tak boleh hidup lama. Lepas daripada Josh ni keluar daripada hospital, perangai dia lagi teruk weh. Dia memang totally lost. Orang tak boleh contact dia langsung, tak jumpa dia apa semua tu. Kesian lah. Pada tahun 2006, Metropolitan Housing Trust, dia ni macam agensi rumah yang si Josh ni sewa lah kan. Agensi rumah sewa dia ni, dia try banyak kali nak contact si Josh tapi tak dapat-dapat. Sebab apa? Sebab si Josh ni dah lama tak bayar duit sewa rumah apa semua tu. Untuk pengetahuan apa, agensi yang si Josh ni kerja, dia orang ni care about dia orang punya penyanyi-penyanyi punya kebajikan. Sebab apa? Sebab agensi ni telah membayar duit sewa rumah, duit sewa elektrik and so on. Tapi dia orang ni bayar ikut kontrak lah. Selama mana hang bekerja kat situ, selama tu lah mereka ni duk bayar duit sewa rumah apa semua tu. So kiranya si Josh ni dia ada kontrak lah dengan agensi yang tempat dia kerja tu. That's why lah dia bayar semua bil yang si Josh ni punya kan. So lama kelamaan agensi yang Josh ni bekerja, dia ni perasan yang si Josh ni dah lama gila tak masuk kerja. So start dia orang dah perasan tu, dia orang dah stop bayar bil rumah sewa si Josh. So pada tahun 2006, pihak apartmen yang si Josh ni menyewa, dia orang ni try contact si Josh untuk membayar rumah sewa mereka lah. Tapi si Josh ni tak mengangkat dia orang punya call apa semua tu. Dan akhirnya 25 Januari 2006, pihak apartmen telah memutuskan untuk pergi pecah masuk rumah si Josh tu. Yalah kan, orang nak call minta duit rumah sewa apa semua tu, dia boleh dia buat kelam. Siapa tak marah? Kalau aku pun aku marah kan. So pihak apartmen yang si Josh tu sewa, dia orang ni pergi pecah masuk membawa polis apa semua tu. So pihak apartmen si Josh sewa tu, dia orang pilah pecah masuk rumah si Josh. Dan time mereka pecah masuk, dia orang tengok kat pintu rumah si Josh tu macam ada ulat-ulat apa semua tu kan. And then dekat depan pintu rumah si Josh ni, surat banyak gila apa semua. Dia macam keadaan rumah tu macam tak ada orang. Dia macam tak semak tapi tak ada orang. Faham tak? Macam lama gila orang tinggal. Dan dia orang masuk lagi. Hampa nak tahu dah apa yang dia orang jumpa? Dia orang jumpa rangka mayat Josh tengah duduk di atas sofa sambil menonton TV. Weh, dan TV tu still lagi turn on, menyala. Like seriously, seram gila siap. Weh, seram sumpah. Dan hampa nak tahu tak part yang sedihnya apa dia? Dekat sekeliling mayat si Josh tu still ada lagi beg yang si Josh tu pergi membeli belah, hadiah hari Christmas apa semua tu, surat-surat wish untuk Christmas. Tapi surat tu pada tahun 2003. So apa lagi? Polis pun membuat kerja mereka. Dia orang siasat. Apa yang jadi kat si Josh ni? Menurut bedah siasat, dia orang ni terpaksa mengambil sampel gigi si Josh ni. Dia orang nak tahu apa yang terjadi dekat si Josh ni. Dan hampa nak tahu result bedah siasat tu telah mengatakan apa? Dia orang telah mengatakan si Josh ni telah meninggal pada tahun 2003. Dan kiranya
Dan rumah tu digeledah masuk tahun 2006. So kiranya mayat si Josh tu macam tu je selama 3 tahun 3 tahun. What the heck? Lama gila. Dan pihak forensik telah mengatakan penyebab kematian Josh ni adalah disebabkan ulcer gastrik si Josh tu. Dan polis siasat lagi, dia orang buat survey, tanya jiran-jiran si Josh keliling tu kan. Dia orang tanya, takkan seorang pun tak tahu yang ada mayat dekat rumah si Josh tu. Okey, menurut siasatan polis, dan polis nak tahu kenapa tak ada orang yang tahu yang ada mayat si Josh dekat dalam rumah si Josh sendiri tu. Dan hampa nak tahu jiran-jiran dia kata apa? Ni part yang paling aku sedih lah. Dia orang bau benda busuk dekat rumah si Josh tu. Dia orang nampak ulat-ulat keluar dekat pintu si Josh tu. Tapi dia orang tak ambil kisah. As long as hang tak kacau aku tak kacau hang. Itu tipikal orang dekat Europe lah, tempat si Josh tu. Dan aku fikir, time tu aku terfikir, weh, kalau lah aku tak ambil tahu pasal orang sekeliling aku ni, adakah orang sekeliling aku ni ambil tahu pasal aku? Aku tak nak mati seorang-seorang tu. Maksud aku tak nak mati dalam keadaan macam mana mayat si Josh tu telah dijumpai. Selama 3 tahun orang tak jumpa dia, weh. Like seriously. Polis siasat. Okey, hampa nak tahu. Polis siasat lagi. Polis siasat mak bapak si Josh, keluarga si Josh lah kiranya. Takkan mak bapak si Josh ni dia tak tahu yang si Josh ni telah meninggal. Dan hampa tahu tak weh, sejak si Josh keluar daripada rumah tu tahun 1980 apa semua tu kan, si Josh ni tak pernah kontak langsung dengan mak bapak dia sendiri. Hang fikir apa? Dan disebabkan itu, mak pak si Josh ni dia tak tahu kat mana si Josh ni berada. Sampaikan satu tahap mak pak dia ni pernah penyiasat persendirian untuk nak tahu dekat mana si Josh berada. Disebabkan dia suka berpindah rumah apa semua tu, mak pak dia ni memang totally lost contact dengan dia. Dan hampa nak tahu tak, ni part yang paling aku geram pasal si Josh lah. Dan hampa nak tahu, time si Josh ni remaja, si Josh ni dia pernah mengatakan yang mak pak dia ni dah meninggal. Aku rasa ni balasan kot untuk dia. Dia menganggap mak pak dia ni dah meninggal. Disebabkan itu, dia dibalas dengan begitu. So, hampa jangan berbuat jahat tentang mak pak hampa. Tak baik weh. Tuhan banyak cash weh. Sumpah. Dan menurut mak pak si Josh ni, sebelum si Josh ni melangkah keluar daripada rumah ni, si Josh ni dia pernah bertunang dengan dia punya tunang, boyfriend dia, kekasih dia. Tapi at the end, dia orang ni ambil keputusan untuk menjauhkan diri daripada keluarga. Start daripada situ, mak pak si Josh ni dah tak tahu apa yang terjadi dekat dia. Sedih gila weh cerita si Josh ni. Dan polis meneruskan siasatan dia. Polis tanyalah kawan-kawan si Josh apa semua ni. Dia tanya kawan-kawan si Josh ni, takkanlah hampa tak tahu yang kawan hampa dah hilang selama 3 tahun, takkan hampa tak cari? Dan hampa nak tahu tak kawan-kawan si Josh ni kata apa? Menurut kawan-kawan si Josh ni, sejak tahun 2003, si Josh ni memang dah selalu menyendiri, dah tak angkat call, dah lost contact, selalu pindah apartment. Disebabkan itu, kawan-kawan si Josh ni menganggap dia orang tak nak kacau privacy si Josh ni. Kiranya kawan-kawan dia tak contact si Josh ni sebab apa? Sebab dia orang respect si Josh, sebab tak nak kacau privacy si Josh ni. By the way kan guys, polis ni try cari BF si Josh ni, tapi malangnya boyfriend si Josh ni tidak ditemui sampailah sekarang. Disebabkan itu, kes si Josh ni menjadi misteri. Faham tak? Misteri, dan kes dia macam tu, sedih. So guys, hampa fikir balik, hampa boleh nak jadi introvert, tapi jangan terlampau double, extra, triple, mega introvert. Sebab apa? Hampa nak ke mati seorang-seorang? Memang kubur lain-lain, tapi hampa nak ke mengakhiri hidup hampa dengan macam tu? Hampa mati di dalam rumah, tak ada siapa tahu. 3 tahun, 10 tahun, 5 tahun akan datang, baru orang tahu yang hampa dah mati. Sebab apa? Dah tengok lama gila rumah ni tak dipenghuni oleh orang. Faham tak? Hampa nak kau macam tu? So, aku nak sarankan semua orang, hampa tolonglah care about your surrounding, community hampa. Tolonglah jangan terlampau, orang panggil, tak nak menjaga ketepian orang.
memanglah menjaga tepi kain orang tu sangat macam tak bagus. At least tanyalah khabar. Wih, apa tu? Thank you sebab hampa dah membazir hampa punya data untuk tengok aku punya video yang tak seberapa ni. Bye!